And yes, selamat datang ke first episode kita di Oh Ya Ke. Oh Ya Ke. Ya, kita Assalamualaikum ada. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana sudi join each other lah. Betul. So kita hari ni kita ada Kai daripada Wolfpack. Yes, saya. Boleh tekan-tekan sikit. Kita ada Ustaz Fadli daripada Tafsir. Kita siapa nak introduce aku? Okay, dia introduce diri dia sendiri. Dan ada saya Jufri daripada Semawang. Okay, kita first episode lah. So kita nak introduce kat korang semua lah. Kita punya first team lah. This whole podcast itself actually consists of kita 3. So kita terjahkan sikit cerita tentang each one of us lah. Betul. So kita nak tanya first, kita start dengan Kai. Kita cakap apa start dengan Kai. Asal Kita dulu? kanan dulu lah. Kita kanan dulu. Okay, Kita kanan kanan. dulu. Okay, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Mr. Jufri Mat Jagung. Tell me, actually aku pernah dengar Wolfpack ni daripada aku masih boy punya time tau. Kau masih, umur apa? Aku 31. Kau boy, aku boy. That means engkau start tu bila kita tengah muda. Kau start, okay, bila kau start Wolfpack? Aku start kalau tak salah aku 2013, 2013. So Correct, about 10 years. This is the 10th year lah. 10th year. Kau bukan boy dok. Tak. 21 is not boy. Okay, masih boy lah. Nanti kalau ketika BNS aku balik lah. muka paling muda apa? 21 dah buka company No lah, not 21 lah. 10 years ago. Engkau 30. So maknanya 24. I am 34. Ya, 24. Now, I was 24. Ya, 24. Kau dah habis gaduh dengan aku. 24 buka company. Dah kita tak payah dia. Kita Dah, dia bukan, orang dia bukan dia bukan buka company tau. Kira kan dulu aku start bawa blog. Kata budak bawa blog sembarang. Ambil gambar bawah blok. Okay, apa dia? Apa dia? You atas blog bro. Astagfirullahaladzim. Okay, anyway. So aku start company dengan members. So kau tak ada background business. Kau tak ada kira kan you have no knowledge of business lah. So kau dengan members, jom kita start company lah. Kau boleh ambil gambar, aku boleh ambil gambar. Habis kau boleh jaga sound. So kita buat music video. But none of us have the business ideas or background, the structure. So kita buat our first music video. It was $0. Oh, zero Yalah, kira kan I mean startup lah, of course lah kan. You have to lah. Correct. But along the way, I think after 2 years, 3 years, then kita pick up. Aku kena pick up lah because we started with partners. Then they had their own paths to go. So I became the sole owner of Wolfpack. So tak boleh cakap lagi budak bawa blog lah. So to be responsible, I have to upgrade myself. Jumpa orang, go for online courses. Dia bawa kondo lah. Astaghfirullahalazim. Macam mana kau layan dia? Memang aku dah tak boleh layan. dia punya joke dia kadang-kadang macam macam gitu. Okay, so bila kau cakap kau start off at about 24. Yes, Correct? So itu self-taught ke? Korang pergi courses ke macam mana tu? Starting self-taught lah, YouTube. That point of time was the rise of YouTube. Belum ada Instagram ada lah. Instagram ada tapi tak ada IG story, tak ada ni semua. 24 Instagram ada 10 years ago. Instagram ada. Baru start, Ada but the Dulu video was Friendster. Friendster tak ada ni semua. Dia abad lain. Kau kena faham. Kau mesti faham. Dia abad sama dengan aku. Dia Ramses tu mid time. Sama. Sama. Tapi aku dia part negeri lain time tu. Okay. Kau kat mana dulu? Indonesia. 24 kau Indonesia. Pesantren. Pesantren. Tak, Yaman, sorry. Yaman. 24 Yaman. Pak Zini pun nak tipu. Sabarlah. Okay, but Cerita anyway. belum habis. Cerita aku dulu. Okay. So yeah, that's about it lah. Aku belajar sendiri most of the time. Let's say aku tak tu pakai Final Cut Pro. Duduk lah kat sana berjam-jam tengok how they do. Try and error lah kan actually Final Cut tu. Kau practice lah how to use Practice. it. Benda ni buat apa. It's right. Practice try sampai dapat lah. First client kita dapat tak boleh cakap nama dia. They paid us $300 to do a full coverage of an event. Aku manalah tahu tak ada business idea. $300. Kita ingat kita buat sui lah. Kita of course lah, I mean, as baru buka kau feel benda tu macam besar lah sebab $300 ada orang nak bayar kita. Of course. Exactly. That's the first paid job. Yep. Okay. Lepas dah buat tu shoot, kita edit within 3 days. Dok, kena maki rabat weh. Pasal? Kena maki atas bawah dengan klien. Aku dah kasi the first video. Dia kata this is ini kena censor This is shit, this is fucked up word and everything blah 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 blah. Subhanallah. Nanti censor lah. Censor. So dia dah maki aku punya first editor malas nak layan, dia dah give up. Dia kata Kai tak worth it lah $300. Dia lepaskan tangan. Yep. Second editor masuk tetap kena maki. Pam. Lepas tangan kata buat bodoh lah. Kita bagi dia duit, dia balik, kita buat bodoh. Tapi pergi balik. If you want to do a business and then the first obstacle that is sent to you, kau lepas tangan.
business takkan maju lah. Then shows how kau punya perseverance lah. At the end of the day, yes, correct. At the end of the day, everything you do, there will be obstacles. Yep. Ini the start of kita punya journey kena. So aku fikir balik macam, alamak, takkan aku nak give up. Padahal aku tak tahu edit. But because we have 2 other editors, takkan aku nak boleh edit. But when diorang dah lepas tangan, aku diam, tak apalah. Aku cakap diorang, aku angkat je lah, biar aku kena maki. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Buat, kena maki. Last, aku punya last straw was the call aku at 5 AM. The call, dia kata, maki. Terus aku cakap dengan dia, okay, ma'am, I don't like you, you don't like me. The way you're treating me is basically tak ada respect lah. Pukul 5 kau call aku siap. Dan aku macam tapi aku tak nak give up. Siap, aku don't like working with kau and kau don't like working with aku, but aku always finish my work. So just be matured and Find be a common ground responsible. Yes, and finish this. Can we do that? Terus terdiam lah. Terus macam okay, let's do this. Aku buat. At 8 AM they happy with the final product. Terus dia cakap aku, why can't it be like this from the start? That's not the key point. The key point was the final video aku bagi dia is the first video yang kita edit. Allah. Kirakan dia dah edit, dia dah gini. Aku dah bingit. Aku bagi dia the first video. Dia suka the first video. Dia kata why can't it be like this from the start? Aku macam nak tumbuk muka dia. Allah. Tapi aku diam. Dia aku rasa dia just nak menang lah. Dia nak menang ni pasal dia just maki lah. So yalah, from that experience aku diam, okay lah, if I can get through this kind of client, you can get through anything lah. Almost anything. Because I think I understand also in the part sebab sometimes client nak gini actually dorang tak tahu sangat apa yang dia nak. They don't know what they want. They don't know, and they don't know the editing how it works also. Exactly. So macam kalau I think easier is macam dia kasih kau template macam okay Kai, I want something like this. Then kau follow, okay, kau dah understand idea dia. Tapi dia kasih kau tak? Tak kasih kau lah. Tak ada idea bro. Kira dia tak cakap yang dia nak macam gini, dia nak macam gitu. It's event coverage lah. So basically it's highlights. Right. Simple lah. It's kalau senang cakap, if you're a client and you know what you want, tell us from the start. So kita tahu apa nak shoot. Ni when kita tanya, no, it's normal event, just cover this, cover that. So we just want a 1 minute video. Last video when kita bagi was 2 minutes plus. Tapi dia kata okay lah, boleh lah. So dia didn't know what they want. Yeah, then dia macam okay lah. Aku rasa that point of time dia tengah kata time of the month lah. Pasal sekali tak kena. Habis cara dia buat apa pun kurang ajar. Macam alamak, kau tahu aku macam mana. Dia kasih 2 minit je. Pasal apa? Nasib baik dia ustaz. It's better say 2 minit daripada Nas Daily 1 minute. Tapi tak 1 minute. Banyak kali. Dia pembohong ke punya. 1 minute, see you tomorrow. Tapi kita video tu dah 2 minute and a half. Dia tu Israel kan? Dia tu Palestin kan? Wallahualam. I'm not sure Islam, about that. that. Dia Muslim. Dia Muslim. Aku tahu dia Muslim. Dia Muslim lah. Ya, Muslim. Okay. Kita pull back lah. Kau you've been in this business for 10 years. Yes sir. What's the lowest point of your business yang kau rasa macam kau tak boleh lupa? Lah. Kau tak boleh lupa. Struggle in. Banyak tu. Lowest one lah yang kau boleh ingat. I think macam kau bila hire dia kau macam sekarang menyampah Dia macam tengah bayar gaji ke apa, habis die kena buat waffle. pekerja aku tengah dengar semua belakang sana. Semua tengah dengar. Diorang tengah dengar. Ada tengah dia. Tak ada lowest point okay lah. The lowest point was actually at the start of it. Because I mentioned kita start dengan members. Semua kawan dari kecil. I think the 3 of us. Tapi because of differences, standard kata kalau diorang kata business dengan members takkan susah lah. Very hard. I think you've experienced it. I think everybody has fair share. Fair share. So when that partnership broke up because of our individual ideas and they moved their own ways, it was sad lah. Because you wanted the company to be the 3 of you. Tapi when they split, aku had to go alone. It was sad, but I think it was a decision that I had to make to be a man lah, kata. Lu tahu aku macam mana. Aku tahu kau jalan macam mana. Aku tahu kau jalan seorang. Normal lah. Tapi alhamdulillah, right now I'm not alone lah. I have a team. So that's why I'm not. That's why I'm Wolfpack. Yeah. Bukan lone wolf lone wolf bila datang? Nanti. So I think Ustaz Ustaz Fadli bukan. Itu one pack. Tak ada. Family pack. Macam maybe you can relate dengan dia story sebab dia pernah dengan sahabat, dengan kawan, habis break up and they had to go alone. So maybe ada tak macam kisah Nabi yang, because I think Nabi Muhammad
himself went through alone banyak benda kan, hardship kan. Maybe ada cerita yang I mean kalau nak tengok tentang hardshipnya Nabi SAW memang banyak actually. So you just now you're talking about friends dari kecil. Sahabat dah. Sahabat. Biasa. Tapi untuk Nabi SAW other than sahabat, we talk about blood. Blood? Blood. 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 Taklah, kau ketawa apa tak aku buat? Apa tu? Blood. Tengok. Betul. Aku tak tahu macam bikin. Screenshot. Dah ada pun. Ini apa ni? Blood. 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 Sekarang kau kat luar dah jalan. Ustaz, blood. Nanti kau buat seminar, aku nak kaya aja aku. Jangan. Okay, carry on. Tadi apa? Jangan kata dia fokus lari. Ya, okay. Tak ada sahabat tapi ada blood. Blood. Maknanya daripada darah keturunan Nabi SAW. I mean, kalau nak tengok betul-betul, tak semua daripada keluarga Nabi SAW masuk Islam. Oh, really? Ya. Tak semua? Tak semua. Betul? Okay, siapa? Daripada contohnya, daripada pakcik-pakciknya. Wah, ada lain-lain pakcik-pakcik. Yes. Aku tak boleh aku tak tahu apa-apa. So daripada pakciknya, contohnya macam Abu Lahab. Pun termasuk daripada pakciknya. Abu Lahab sampai aku familiar nama tu. Abu Lahab, isn't it Melita macam kau perangai Abu Lahab? Itu pelahap. Pelahap. Itu pelahap lain. Ni Abu Lahab. Abu Lahab. Dia Abu tu maknanya bapa. Ataupun orang yang mempunyai. Lahab tu maknanya kemerah-merahan. Kenapa dipanggil sebagai Abu Lahab? Disebabkan menurut daripada sejarah, disebabkan warna kulitnya Abu Lahab ni agak kemerah-merahan sebab dia putih. Jangan sangka Abu Lahab ni maknanya sebabkan kita tahu Abu Lahab ni garang, ganas, kemudian benci Nabi SAW. Jangan fikir yang muka dia macam always macam kusam, so just muka garang punya muka, tak. Dia untuk zaman dulu, dia dengan isterinya termasuk daripada orang yang dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga dipanggil sebagai Abu Lahab, maknanya yang kulitnya putih dan kemerah-merahan mukanya. Yes. So kalau nak tengok zaman tersebut, Abu Lahab isterinya termasuk daripada untuk zaman sekarang influencer. Famous lah. Popular. Very popular. Banyak followers. Tak tahu lah followers berapa lah. Tapi quite ni. So Abu Lahab termasuk dari pakcik Nabi SAW pun menghina Nabi SAW. Even ketika Nabi SAW pun nak berdakwah pun, ketika Nabi SAW naik ke Bukit Safa, nanti kalau siapa sahaja yang pernah pergi umrah ke apa, ada namanya Bukit Safa, Bukit Marwah, yang biasanya orang buat sa'i after umrah, tawaf, nanti dia buat sa'i 7 kali tu. Sofa tu Bukit Safa tu jauh lah. Sofa kalau dia dekat dia Sonia. Okay, dah. Kira aku Okay, dah naik Bukit Safa hingga memanggil orang. Kau sofa ni. Kasih dia sambung. Hadirin sekalian. So naik ke Bukit Safa hingga nak berdakwah kepada masyarakat tentang Islam. Maka ditahan oleh Abu Lahab yang mengatakan bahawasanya Tabat ya Muhammad. Maknanya apa? Celaka engkau Muhammad. Sampai dikatakan seperti itu. Maka setelah itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. So itu menunjukkan tentang Abu Lahab. Maka ketika Abu Lahab katakan celaka engkau wahai Muhammad, maka Allah SWT balas balik kata tersebut. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab secelaka-celakanya. Tambah belakang. Tab. Kan tabbat maknanya celaka. Yada tangan, kedua tangan. Sebab apa? Disebutkan dalam sirah, ketika Nabi SAW nak keluar dari rumah, dia akan letakkan duri-duri kat dia punya rumah dia. Pakcik dia ni. Ni pakcik dia ni. Pakciknya sendiri. Influencer memang gitu lah. So dia letak seperti itu. Nak cakap Melayu bukan Melayu lah ni. Gitu apa? So itu Asad sebab lah, itu antaranya yang tak suka kerana Nabi SAW berdakwah dan mengaku sebagai Nabi. Padahal memang beliau seorang Nabi dan seorang Rasul kan. Jadi daripada family sendiri pun dapat kebencian macam itu. Apalagi yang tak ada kaitan dengan darah. So macam tadi, it's quite normal kadang-kadang
kawan-kawan ni kadang-kadang datang pergi dalam kehidupan kita, itu adalah suatu pengajaran untuk diri kita and actually to upgrade diri kita lah, time to time. Okay. Karena tahu nak kalau orang dengki kau cakap apa? Sabat dia dah. Jangan. Aku baru dapat tahu Abu means bapa ataupun orang yang mempunyai. Abu tu bukan yang monyet yang Aladdin. Okay, dah sabar. Jangan. Abu. Kan? Jangan. Kan betul kan? Abuja? Dah. Okay. Sampai situ je. Sampai situ je. So Abu. Dah sabar. Berhenti. Sabar. So now dah 10 years. What is like how do you feel now? Macam you feel like this is the highest kau can go, atau macam kau nak pernah fikir nak expand overseas ke macam mana tu? Is there any macam your 10 years ke 5 years punya plans? 10 years or 5 years plan Anything I think the idea is, or you feel like you are contented now? I'm not content where I'm at now. Definitely I'm still young. I can push I think for another 10-15 years. Yep. But the idea is to have a legacy business. So when I say legacy means kids lah. On top of that, the guys who are with me, the team, they don't just die out after 1 year or 2 years or 3 years. So we have career progression. But to do what I do, if like 10 years ago kita setakat buat music video, tak boleh make it. So memang over the susah. years, Dulu ada period tu okay. Aku feel lah macam back then when I was a singer, dia macam banyak orang yang macam nak jadi penyanyi tau. So so music video tu was a market yang macam growing. Correct. Banyak orang Including market. Ya, including aku. Kau penyanyi lah. Anyways, moving on. Ini legit question. Betul. Okay. Ceritakan sikit lah. Bila kau Sabar, penyanyi? nantilah aku pula habiskan kau. Sabar. Okay, aku nak tanya benda controversial sikit. Okay, tanya. Okay, I feel lah usually ada orang, certain business owners okay dengan dia punya team members dah grow, lepas tu dia buka business sendiri. Atau are you the kind yang macam okay, macam you are proud of them orang grow sendiri, atau macam pada kau nak orang jalan Wolfpack juga, ada buka sendiri Wolfpack macam mana? Ni honest lah, ni buka ni honest. Aku okay. Macam what's your thoughts lah? Macam some people tak okay tau macam benda tu. Tak, aku okay. Diorang nak buka, go ahead. Tapi next week tak payah datang lah. Simple. Terus dia jalan. Sian. Tak lah. But in all honesty, it all depends on the person itself, himself and everything. Relations lah actually. Correct. Sometimes aku tak nak lepaskan takut because you know the person kalau disiplin, let's say dia buka sendiri punya, because it's not easy to open up. Of course. Kau went to 10 years. It's easy to open up, but to maintain, thanks tau. Then because of that, nanti kau runtuh, because kau tak ada disiplin, then it's going to be very hard. I think all of your business owners, memang senang kau nak start the business, anytime boleh. Duit sedap. But when it comes to the reality of like when you want CPF to get a house and you want a lot of other things, a lot of other things come into play tau. It's not just nari aku jual jagung, kena bayar duit ni masuk dalam pocket. Doesn't play that way anymore. So percentage goes here and there. So if you ask me, dia nak buka, I will definitely have an exit interview lah, tanya dia like what are you planning to do? What is your actual plan now? What is your plan? Are you sure? Tanya juga so budak-budak tak sangat. Diorang tahu aku world aja. Pasal ni Diorang tahu. Okay, kita cut kat situ. No, but at the end of the day, aku also believe that if kita have some people macam some of our freelancers, they still shoot for us, but they have their own company. Yep. And they also message aku malam berbual, aku tanya how do I run this company, what do I do in this situation, blah 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 blah. Aku will help them lah, because it's rezeki diorang juga apa. Yeah, if you think you can start a company and lead, go ahead by lah. all means. Right. If you need my help, I can help you lah, but I can teach you how to fish, but I cannot give you the fish and the fishing rod, because you need to invest in all that. Wow, look at the fish. True, you see the fisherman theory. Wow, look at the the fishes out there. Tak, sekarang ni asal aku duduk dengan news tadi. Okay, aku dah last question tu dia. Sebelum aku move on kacau dia pula. Bukan. So okay, because I know that since aku kenal kau baru ni kan, aku see that you are very into Islamic, macam kau nak belajar, kau macam hijrah and everything kan, kau nak macam solat and everything. So what is the turning point tu yang suddenly macam maybe kau realise yang macam
Aku Islam tak lah. Tadi kau macam the change. Bila kau hijrah, macam aku punya own story which aku share about to people. So what is your hijrah story actually? Actually my yeah. Somebody get him out. Okay, go ahead. Okay, actually aku punya story start off from masa kau tahu. Kau boleh dengar tahu. Okay, tak. Thank you. Okay, tak. If you're asking me why my hijrah point is now, it's not now actually. There have been over the years, in out. Yes. It's not easy. Yes, I agree. I think we had a conversation, I think few days back. Kadang-kadang kita try nak, the first step is to solat. Kita solat bukan pasal kita alim tau. Kita solat pasal kita trying to be Muslim. Not even good Muslim. Kita just Muslim. Pasal kita humble. Yeah, we are trying. We are just trying. But sometimes when kau dah on the go macam 2-3 hari waktu Ramadan, 30 hari, hari raya, gone. Just because of that one time kat rumah saudara tak ada tempat solat, kau macam itu. But because of that one time kau miss, 1 year. Yes. And then kau macam, shit, let's try again. You try again. So, but now it's a bit stronger. Ever since, actually not really now. Business, having my team around, it makes me macam lagi takut. Because when you run, okay, if you are an employee, every month kau tahu gaji akan masuk. Every month. By hook or by crook, gaji masuk. Kalau tak masuk, kau pergi MOM. Simple. Confirm lah. Okay. Kenapa? Dia nak tunggu apa? Tak ada time saya tunggu. Tak lah. But as a business owner, as a self-employed, this is why aku believe that orang kata berniaga is a sunnah. Yes. Because one of my friends did tell me that every end of the month, macam mana kau usaha, macam mana kau buat this marketing, how many people you meet, how many people you network, banyak jobs, but at the end of the month, whether rezeki masuk tak masuk, kita tak tahu. You can do all the marketing, whether masuk tak masuk. So who do you turn to? You just sujud and ask lah, please lah, lepas aku dah buat ni semua, please ease my path, please grant me rezeki and berkat. Because kau tak boleh turn. You cannot turn to your mom, you cannot turn to your dad, you cannot turn to anyone. Diorang tak boleh campak kau duit. Okay lah, maybe some people ada parents ada duit lah, but in my case, takkan nak susahkan orang. So after you've done all the necessary things, the usaha that you need to do, then you pray lah, then you just let go macam please lah. Please So you guys play a part in his hijrah. So kalau dia tak solat, kau tahu nak buat apa kan. Dia please lah. Itulah. Tadi aku tengah fikir juga. Aku tengah fikir juga tadi. Dia sembah kat siapa. But again, it's a journey lah. It's a journey. Honest. It's not easy. I think this is based on your personal experience juga. Doesn't mean kau start to solat tu kau akan jadi perfect, and doesn't mean kau solat tu kau betul. And then kau macam kau ingat kau dah find the right path. Because kita, I think just now aku had a conversation dengan Ustaz Fad. The more you learn about Islam, the more kau realize kau Jalil tu yang kicap. Aku tak boleh relate ni. Jahil. The more kau learn more about Islam, kau realize yang kau tak tahu benda actually. There's so much more about Islam that kita never knew about. Macam you see, macam anytime Fad buka cerita pasal kisah Nabi Abu Lahab ni, so kita macam this, so kita tahu macam ada story dia lah. There's a lot of things lah. Yep. Thank you. Okay, aku tanya. Nak tanya Ustaz Fad? Okay. Tak ada, aku tanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita tengah tanya pasal Ustaz Fad. Tengah mood sikit lah. Honestly, I am so blessed that aku jumpa brother ni. Sebab he made me realize macam even though dia ustaz, kita dia human. And honestly, bila aku nak start hijrah tu kan, Allah betul temukan aku dengan dia just cantik tu. Sebab aku feel that bila kita jumpa ustaz yang macam terlalu keras, macam Masya Allah tak boleh ni, kenapa kau macam gini-gini, kau keras. Bila kita macam sebagai orang yang macam baru nak belajar, baru nak hijrah, baru nak belajar solat ke apa kan, engkau kena ustaz yang very press kau macam pasal kita over years kita, I mean, kita live our life for past 30 years kan. Kita ada je jumpa orang macam tu kan. Macam kau dah nak cuba ni, tapi kena macam gitu. So bid'ah. Jangan pula. So tapi I want to understand, because I know him well. Yes. No, aku share a lot of personal problem dengan dia pun share aku. Share sikit lah. I want to know lah, macam sebagai seorang ustaz ni kan. Okay. What is dia punya
So Dapat. belum lagi. Okay. Sama juga. I want to know what is macam kau punya hardest time lah as a asatizah. Pernah tak kau macam go through the hardship? Pasal aku tu dulu kau bawa motor semua. And that was not easy apa, kau macam nak pergi bawa motor kira orang kepada motor tu. Motor apa? Bawa KTM tu saya. Tak, before that FZ16. Aku tak tahu satu motor api-api FZ16 lamanya kira. FZ16 tu orang Yamaha. Tu yang motor Syam bawa. Syam bawa music video kalau kau nampak Syam bawa FZ. Oh, yang dia bawa Grab. Yes, tu. So motor kau apa tu? Ha? Oh sorry. tak ada disiplin. Betul tu tak kena rukiah dia ni. Okay, tak apa, first episode kita layan sikit. Okay. So what if sebagai asatizah lah, apa is there macam a point in your life yang macam kau rasa that was the hardest time? Macam dalam kesusahan ke apa ke? Sebab orang yang tak tahu, orang never knew tau kat luar tu sebagai asatizah tu macam mana hidup dia. I think all of us here tak tahu. So maybe you can share. Basically apa yang you all nampak sekarang kan. Nampak macam stable, relax, apa ni semua. Nak macam alhamdulillah ada rezeki lah apa ni semua. Tapi nak cakap pasal hardship, I think it was just 5 to 6 years ago. Baru juga. Rasa susah sangat. So ada part of time yang dulu pernah kerja full time job. So kat satu sekolah ni, then after that ada masalah sikit because of kena sebut dah. Tak apa. Up to you. You are comfortable or not? I mean tak masuk CPF tu tak masuk. So ramai yang keluar lah. Sekolah mana? Ada je lah. Tak apalah. Janganlah. So contoh seperti itu. So CPF tak dibayar dan lain-lainnya. So kita pun cannot take it. So kita buat freelance lah. So start freelance. My gaji 1 month, my gaji $800. Okay lah. $800. Dah kahwin tu? Dah kahwin, ada anak satu. Oh man, that's hard. Wow. Yes. And my wife punya gaji that time was 1,600 before potong CPF. Okay, sebab 1,200. Yep. So that means total income 2,000 je. 2,000 je. Okay. So every time, setiap bulan bila time nak bayar, pening. Bila apalah ni semua pening. Then that time I was living with my father-in-law. So my father-in-law pun sakit juga. Okay. So nak kena jaga apa ni semua dan hantar hospital ni semua. So it's very hard for me, very hard for my wife also. Then ada my first son, Abu Bakar. So macam alamak, macam mana ni So ada time yang nak makan tak ada duit. Ni bukan COVID kan ni? Tak. Way before COVID. It was around 2016. 15, 16. Kau belum start rukiah? Dah start, cuma tak ramai orang yang tahu. Baru apa? Okay. So bila dah nak makan ni, masih ingat lagi that time kita nak makan tak ada duit at all. So apa kita buat? Kita pergi, I went to my drawer. Kita 2 orang makan kertas. Cari shilling tu. Allahu Akbar. Kita tak cari notes tau, kita cari shilling. Bro, 5 years ago kau 28 kan? 27, 28 lah. Around that. Oh man, okay. So cari shilling. And shilling ni Makan shilling tu. Kau kasih dia satu, aku nak tengok. Dia dah masalah betul. Aku tahu. Dengan nasi. Ada chance lepas ni kau rukiah dia. Simple. So shilling tu kita dapat. Shilling tu bukan untuk kita pergi bawah beli nasi padang ke apa ni semua tau. Untuk makan. Tak, untuk pergi kedai bawah beli pasta, beli celery, bawang putih je. Olio. Kita buat aglio olio. Without the prawn, without the punya sotong, without the anything. Tapi kat rumah ada minyak zaitun apa. So pakai gitu lah. Olive oil kan tu? Olive oil. So my wife akan masak banyak for me to eat breakfast, lunch, dinner. Oh tu mengembang banyak cups. Mengembang langsung. Tapi semua cari duit macam itu. Sambil cari tu macam sedih. Of course. Tapi me, I punya orang, I tak suka macam sedih-sedih gitu kan. So I joke with my wife. Bila tengah cari tu, bilang, ini kalau ada pencuri masuk kan, kita cari sama-sama duit Rompak dia. Kita bagi 50-50 Kira kalau dia dapat 50-50 Kira kan until to that extent tau. Until to that extent.
Tu, then hantar my wife. That time I tinggal Sengkang. My wife kerja kat Tractor Road, which is kat Jurong. I tinggal Sengkang. Naik motor. My class kat Tampines. So every morning I kena hantar Sengkang, hantar my son first. Hantar my son, after that ambil my wife, hantar pergi Jurong. So dari Jurong shoot pergi Tampines. Every day. Macam gitu. Then bila kalau hujan, tak ada duit nak beli raincoat tu. Ni story kau pernah cerita? Tak pernah. Yang raincoat tak pernah. So raincoat ni ada beli dulu bila ada duit. Pasal mahal, raincoat bukan murah. Duit tu ada duit daripada duit salam orang. Orang salam ada duit. Tak orang tak salam tak ada duit. To that extent tau. Means kalau orang tak salam, can be I tak ada duit makan tau hari tu. Astaghfirullahalazim. To that extent. Salam Azim macam mana? Kau jumpa salam orang macam orang salam, Ustaz, dah habis Sallallahu ngajar ke apa? ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya. So, okay, so dekat kalau $2 pun kira precious lah. That $2. Tapi aku nak tanya sikit. Kira-kira kan that point of time kira-kira you can be considered poor lah. Ya, poor. Tapi kau poor-poor pun kau punya makanan tetap high class tau. Aglio olio tau. Taklah high class. Itu bukan aglio olio, itu aglio. Aglio. Olio dia tak ada. Literally aglio. Itu literally just spaghetti Just with spaghetti, olive oil. Yeah. celery dengan bawang putih je. Dia kira kan macam Tak mampu, hot dog pun tak mampu. nasi telur lah. Tapi si kaya juga apa Nasi hari-hari kicap lah. Nasi dengan kicap Nasi je lah. telur kicap, yes, Nasi can. telur kicap ni bandingan lah. Can. Kau tak kaya ke kalau hari-hari dapat salary? Tu. Okay, that's the last of this. That's the last one aku give. Aku rasa ini combination joke clean. Dah tua weh. Kena terima. Ni bukan oh ya ke lagi. Oh ya So ke? kalau macam tadi hantar my wife, habis nak pergi Tampines, hujan. So kadang-kadang pakai raincoat tu, bawah dah tak ada. Kira seluar, kira dah habis, koyak habis lah. So dulu biasa pakai, tapi koyak sampai bawah gitu. Oh, aku pun sampai sekarang. Sampai sekarang. So kadang-kadang seluar gitu dah tak tahu ke mana, sebab pakai baju je. So nanti bila sampai kat Tampines, you boleh tanya yang makcik-makcik my jemaah yang dulu-dulu ni. Tanya, Ustaz Fadli pernah tak ataupun selalu tak datang jubah basah naik motor? Jubah basah. So, tapi itu apa, mengajar kelas lah? Ajar kelas, kuliah Dengan jubah tafsir, basah. Oh, Akbar. Bukan jubah basah. Habis? Jubah basah. Kata aku punya tadi salary tu kan, dengan dia jubah basah, mana lagi hebat. Dua lagi teruk. So okay. So until to the extent. What make you macam tahan tu, macam apa motivation for you lah, macam sebab kalau banyak orang kat luar tu macam boleh give up tau, benda tu boleh nangis tau, macam pasal anak aku ada, memang pernah nangis pun. Wah, ni macam cerita jeritan sepi weh. Tapi the good thing is me and my wife dia tak pernah gaduh pasal duit. Alhamdulillah. Tapi tiap kali nanti bila dia minta duit untuk bayar bil, start pening. How young was your kid? Abu Bakar kan? Was one. Okay. Yeah. Wow, that's very. So tu sampai, so macam mana boleh tahan ni kan, is because of family lah. So for me, my wife ataupun husband main peranan penting. So need to berikan kata semangat antara each other. Jangan putus asa. And then one more thing, tengok muka anak. Motivation lah. Macam muka anak. dia ada kita je, kan? Betul. Faham. So that's why for me now, my anak yang pertama, I tahulah I struggle, dia yang tahan dengan my struggle. Maknanya dia tak cukup susu ke apa semua. So susu jangan cakap susu. Susu tak mampu nak beli lah. Tak mampu nak beli. Wah, then susu banyak susu. Ada orang kasih susu tin yang condensed milk pun ada, aku pernah dengar. So ada part sampai susah. Macam kawan-kawan kita tengok kawan-kawan saudara mara ni semua pergi holiday dan kita duduk kat rumah. Dia tak mampu. Were they aware of your situation? They were aware. 5 years ago. And look where you are now. Alhamdulillah. So rezeki tak salah alamat lah. So for me, do you know that I tak pernah share. I pernah dapat tawaran pergi KL. Pindah. Tawaran tu apa? Offer untuk pindah KL. So bila I tengah mengajar tu, ada satu orang Singapore, dia dah duduk KL.
So he's one of the yang kenal Orang besar. datuk-datuk datin-datin kat okay. sana. So dia nak buka sekolah international school kat sana. Okay. So once he saw me teaching, dia cakap dia nak tarik me pergi sana. Saya cakap okay, can. So at that time, ni just before COVID. That time baru dapat rumah. So bila dapat rumah tu, then kita dah siap-siap. Kita nak sewakan bilik lah, apa semua, everything. The whole house kena siwakan. Dah siapkan, dah beli katil, Furniture lah, budget-budgetnya simpan duit, kan. apa beli katil apa semua just tu nak sewakan. Sekali tup. 1 month before pindah, orang tu call. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bilang satu benda. Tapi harap Ustaz okey. Kenapa? Saya rasa kita cancel lah ni benda. Sebab tak cukup untuk renovation. We are short of 150,000. Berapa? Oh wow. 50. Kau ada? Ini cerita sebelum COVID. Oh salah. Come on lah, keep it up lah. Where were you? Kau tengah tidur dia berbual. 150,000 150,000 ni? ringgit. Yeah, okay. Masih kurang Okay. for renovation. So kita tak boleh tampung you punya tempat tinggal kat sana, tak boleh tampung gaji. Do you know that how much I ask for gaji? How much? 3,000 ringgit. Tak. Mana 3,000 ringgit. I ask for 4,000. 4,000 ringgit. 4,000 ringgit. Equivalent to what, 1,000 to Yeah, because I tak pernah rasa that money 1,000 plus. Oh. Okay. Sampai my friends yang lain semua macam, Umur berapa? 28. you ask 4,000 ringgit. Dia macam, are you okay or not okay? Dia cakap, masalah my gaji 800 and I tak pernah rasa 1,000 Yalah, plus. anything So I just ask bigger than that is bersyukur lah pada. This was umur berapa? Before COVID? Before 30. COVID. 2019. 2019. So kau was about 4 years, 29 lah, 30 lah, 29, 30 lah. So 29, 30 gaji kau 1,002. Itu standard. Tak sampai 1,000 tu. Tak sampai 1,002. 800. Tak, pasal aku nak tahu benchmark. Jadi aku Yes. tahu nak kasih pekerja aku yang umur 29 gitu, gaji berapa lah standard. Baru ada standard. So that time around 800, 900. Around that time. Oh man, okay. Yep. Wow. Yeah, I think this is So I asked for around 1,000 plus gitu. this is a lot of I think kita nak cut short lah. Kita dah finishing. Ya kasih habis Okay, sikit lagi. okay. So tak jadi kan? Uh-uh. So bila tak jadi, I was almost depressed lah. Pasal harapan nak kat sana. Dan duit pun ada kat sana. Dan sekarang I tak ada duit tau. Gini juga tau. Wah, game. So what should I do? You put everything into Sekali that. COVID datang. Bila COVID datang, then ada one my friend dulu pernah kerja kat Sentosa. So my friend namanya Zuhairi Idris. Kau pernah dengar? Yang Buddha beda mak temah. Oh, Zuhairi. Kenal. Zuhairi. Suka So kenal. dia ajak me live kat IG. Then nak talk about what? So I talk about Ruqyah. That's when terus followers masuk. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Oh, that was the start. Yes. So can you see there? Oh, wow. COVID datang, ada orang kehilangan rezeki, tapi ada orang yang Allah berikan rezeki. Yeah. So tak semestinya Agree. musibah bagi orang lain, tak semestinya you pun akan ini. Maknanya boleh saja daripada musibah tu you ada kenikmatan. Tapi of course I tak boleh cakap oh alhamdulillah you all kena. I tak boleh. Of course. Masya-Allah. It's part of yang mana yang Allah dah takdirkan lah. Seperti itu. It's because of COVID. So kalau tak ada COVID, I don't think I will be here also. There's a lot of my friends yang COVID is the game changer. Macam daripada kerja yang haram jadi ke halal. Bagus. Benda tu in a positive note actually kebanyakan lebih kepada positif daripada ni. Yeah, man. Yep. So okay, like I said tadi sekali, thank you. Thank you so much share welcome, your welcome. story. Okay, So Eddie, is there any advice lah since kau dah go through all this kan, macam to anybody yang out there macam going through this kind of hardship, apa kau punya advice? Aku nak tanya. Okay, silakan tanya. Okay, ada any kind of advice tak for those out there who's going through to this kind of hardship, the one that you just mentioned, like orang tak tahu that point of time kau actually makan aglio olio yang minyak zaitun. It's just as simple as that, and now you have your own school and everything. So is there any advice to people like out there, to us or something? Just do it. Ya, terima kasih Ustaz Fadli Rosli Brought to you by Nike. This was powered by Nike. Tak. I mean nak macam mana pun don't ever give up. Sebab di sebalik
benda tu kadang-kadang Allah Taala akan test you sampai you rasa betul-betul nak give up. Tapi bila you nak give up tu, that's when pertolongan Allah SWT akan datang. Yep, I agree so much. It's scary lah, it's scary. Very scary, but yeah, to hear your story I think is very motivating for. That's why pasal rezeki is never about theory. But it's always practical. Practical. Practical? Means Means buat lah. Kita buat lah. Ustaz. Kadang-kadang ada ustaz ke apa, you talking about myself. I belajar about rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. I boleh keluarkan dalil apa semua dalam Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah tentang rezeki apa semua. Yes. But if I have to go through hardship, financial masalah, kadang-kadang kita macam how to rasa macam rezeki dari Allah SWT, mana ni rezeki Allah? Kan practical dia lah. Practical boleh cakap je, tawakul. It's not that easy as theory. Ramai orang cakap tak apa, sabar je pasal rezeki Allah akan datang apa semua. You try to go. To practice what you preach is actually very hard lah. You try to go through that jalan. InsyaAllah tak ada jalan. You tak ada. You go through that jalan. Belum tentu you boleh jalan macam mana orang lain boleh jalan. True, very true. You faham tak? So, for me, I tak faham apa yang cakap tadi. Faham. Aku faham. Like maybe untuk kita tengok orang tu susah nak, let's say dia kaki minum. Kita pun tegur-tegur, dia ni tak minum, masih minum, dia ni problem lah gini. Tapi we have a walk his road. Kita tak tahu dia punya hidup macam mana, pak rumah macam mana, dia punya wife treat dia macam mana, anak dia, mak bapak treat dia macam mana. Kita tak tahu macam mana ni semua. Everything. So we need to understand everyone has condemn that that. Tapi susah dia. Kau tahu kenapa susah? Kenapa? Sebab orang biasa minum kat mulut, asal kaki dia minum. Okay, moving on. Thank you so much once again guys kerana mendengar episode. Ini last episode aku episode pertama. Oh ya ke? Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Tapi kita belum berbual pasal Jufri. Tak apa. Jufri kita continue dekat next episode. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya ke? Gini.